Salam sejahtera dan salam hormat Berita Pagi Sarawak edisi Isnin 7 Disember bersama saya Vanessa Mering. Kita mulakan dengan perkembangan COVID-19 di Sarawak. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak bersetuju untuk membenarkan pusat spa, refleksologi dan seumpamanya beroperasi mulai hari ini dengan memenuhi syarat yang ditetapkan. JPBN dalam kenyataannya memberitahu antara syarat itu, setiap premis perlu memohon kelulusan bertulis daripada Jawatankuasa Pengurusan Bencana bahagian masing-masing sebelum beroperasi. Menurut JPBN, salinan kelulusan perlu dikemukakan kepada pihak berkuasa tempatan di mana premis tersebut beroperasi. Pihak kerajaan tempatan dan agensi berkaitan perlu memeriksa untuk memastikan premis tersebut mematuhi garis panduan yang ditetapkan. Operator dan semua pekerja dikandaki untuk menjalani ujian RT-PCR sebelum dibenarkan bekerja dan keputusan ujian hendaklah negatif dan tidak melebihi 3 hari sebelum beroperasi. Senarai pekerja yang telah menjalani ujian perlu dipaparkan. Pemilik spa, wellness dan refleksologi yang telah mematuhi SOP dibenarkan beroperasi dari pukul 10 pagi hingga 12.30 malam. Sementara itu, JPBN memaklumkan kebenaran permit polis untuk masuk ke Sarawak tidak diperlukan berkuat kuasa hari ini. Dalam pada itu, tiada kes baru positif COVID-19 direkodkan di Sarawak semalam, menjadikan jumlah keseluruhan kes positif kekal 1,068 kes. Masyarakat Islam dari 6 buah kampung di Limbang bakal menikmati kemudahan beribadah yang lebih selesa apabila kerajaan negeri bersetuju memperuntukkan RM3 juta di bawah projek rakyat bagi pembinaan masjid baru di Kampung Telahak. Menteri Muda Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, pembinaan masjid di atas tapak seluas 0.4 hektar itu berupaya menempatkan 400 jemaah pada satu-satu masa. Jelasnya, kerja-kerja telah pun dimulakan sejak 22 Oktober lepas dan dijangka siap pada April 2022. Pihak JKR Utara yang diberi tugas untuk memantau akan memastikan kontraktor yang telah pun dilantik dapat menjalankan kerja mengikut masa yang ditetapkan dan mengikut spesifikasi yang telah pun diberikan. Dan hari ini saya gembira sebab kontraktor telah memberi komitmen untuk memenuhi segala keperluan. Datuk Dr. Abdul Rahman yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Kota berharap projek itu dapat disiapkan daripada jadual asal. Beliau ditemui media selepas meninjau projek pembinaan masjid tersebut. Masyarakat tanpa mengira kaum dan peringkat umur mempunyai peranan penting menjaga dan mengekalkan keindahan alam semula jadi. Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Lee Kim Shin berkata, ini bagi memastikan setiap persekitaran semula jadi sentiasa bersih dan dapat dielakkan daripada tercemar. Jelasnya, penganjuran pelbagai aktiviti berkaitan dengan alam sekitar juga perlu sentiasa diadakan untuk meningkatkan kesedaran masyarakat setempat tentang kepentingan menjaga alam sekitar. Beliau menyatakan demikian semasa merasmikan program gotong royong membersih pantai di Marina Bay Miri. Tambahnya, program kesedaran alam sekitar ini memerlukan kerjasama badan bukan kerajaan, persatuan dan agensi kerajaan seperti Majlis Bandaraya Miri untuk memastikan ia dapat terus diperhebatkan dan dikekalkan. Program tahunan anjuran Persatuan Peniaga Second Hand dan Kita Semula Miri ini disertai oleh 80 orang peserta terdiri daripada ahli persatuan dan ahli keluarga. Peranan dan fungsi masjid dan surau perlu diperluas supaya dapat dimanfaatkan dengan lebih bermakna. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tupong Fazruddin Abdul Rahman berkata, ia dapat dilaksanakan menerusi pelbagai aktiviti masyarakat yang ada di sekitarnya, terutama dalam tempoh pandemik COVID-19 ini.
Jelasnya masjid dan surau bukan sahaja sebagai rumah ibadat sahaja, malah lebih besar untuk menjangkau ahli-ahli karya di sekitar masjidnya. Ini termasuk memberi bantuan kepada golongan-golongan yang memerlukan seperti anak yatim piatu, ibu tunggal dan orang yang kehilangan punca pendapatan. Fazruddin berkata kepimpinan sebuah masjid dan surau juga perlu diperkukuhkan lagi demi kesejahteraan penduduk di sekitarnya. Dalam majlis ini, beliau turut menyampaikan sumbangan prihatin jaiz kepada 13 buah masjid dan surau di bawah Mukim Pinang Jawa dan sumbangan kepada 9 buah kampung di sekitar kampung Pinang Jawa. Turut disampaikan sumbangan daripada Surau Darul Kudus Taman Seri Wangi kepada Surau Darul Fazlilah yang musnah dalam kebakaran. Kolokium Pendidikan Peringkat Kebangsaan Siri 2 2020 yang diadakan selama 3 hari bermula hari ini menyaksikan ia diadakan secara dalam talian berikutan penularan pandemik COVID-19. Biarpun berdepan cabaran tidak dapat diadakan secara bersemuka, lebih 40 pembentang kertas kerja terdiri daripada warga pendidik akan terlibat menjayakan kolokium pendidikan kali ini. Laporan wartawan Nasruddin Stanley Kujat. Kolokium Pendidikan Peringkat Kebangsaan Siri 2 2020, anjuran Pejabat Pendidikan Daerah Tatau Sebau akan disiarkan menerusi laman Facebooknya. Tahun ini senario berubah, maka kaedah kolokium dilakukan juga memerlukan cara yang berbeza sesuai dengan keperluan semasa. Bagi merealisasikan kolokium tersebut, penggunaan teknik rakaman layar hijau dan sistem OBS digunakan oleh guru-guru dari PPD Tatau Sebau. Hikmahnya dalam penularan COVID-19 ini memang kita tidak mahu, tetapi mahu tidak mahu dalam masa yang sama kita kena usahakan untuk merubah pendekatan kita daripada pendekatan biasa, tradisional kepada pendekatan yang lebih berimpak tinggi dalam teknologi. Malah nama-nama besar seperti mantan Ketua Pengarah Pelajaran Dato' Dr. Amin Senin, selebriti modeling yang sedang mengikut pengajian peringkat PhD di Sepanyol Dr. Su Winci turut menjayakan kolokium tersebut. Walaupun serba kekurangan, namun berdasar pengetahuan yang ada, di samping hasrat untuk menyampaikan kajian dan amalan terbaik di sekolah, ia tetap dilakukan. Teknik yang dinamakan sebagai pemintal orator dan saya kongsikan dalam kolokium kali ini supaya semua yang dapat melihat pada hari ini mendapat sesuatu ilmu yang baru dalam meningkatkan kaedah ataupun teknik pengucapan awam yang lebih berkesan. Menghasilkan satu karya bukannya mudah. Dengan pembacaan ilmiah tu baru satu karya itu terhasil. Kita tidak boleh membuat satu karya itu dengan okey, saya nak buat tarian ini, tapi tidak ada sumber yang tepat untuk menghasilkan sesuatu karya. Pembentang kertas kerja dalam kolokium ini juga berharap hasil kajian ilmiah serta amalan terbaik mereka dapat diketengahkan, seterusnya memberi manfaat kepada pembangunan sekolah. Penganjuran kolokium ini bukan sahaja menuntut budaya dan juga amalan dan norma baru dalam melakukan kerja dalam bidang pendidikan. Tetapi ini adalah simbol penyatuan di kalangan para pendidik mendepani pasca COVID-19. Laporan Nasruddin Stanley Kujat dari layar hijau kolokium PPD Tatau Sebau untuk berita RTM. Kesedaran masyarakat terhadap pencegahan kebakaran semakin meningkat. Ketua Bomba dan Penyelamat Zon 6 Miri Loh Poh Kiong berkata, ini berikutan pelbagai program diadakan oleh jabatan tersebut dengan kerjasama Persatuan Penduduk bagi meningkatkan kesedaran keselamatan kebakaran. Jelasnya, masyarakat kini mulai sedar akan kepentingan keselamatan kebakaran seperti reka bentuk rumah panjang, perlindungan insurans selain sambutan baik terhadap penubuhan bomba komuniti. Bercakap dalam satu kenyataan media, Loh berkata, program keselamatan kebakaran merangkumi aktiviti seperti ceramah keselamatan kebakaran bagi rumah panjang, pengenalan alat pemadam api dan penjagaannya. Turut diadakan demonstrasi penggunaan alat pemadam api dan tata cara memadam kebakaran. Pasukan itu juga mengadakan pemeriksaan keselamatan kebakaran di sekitar rumah oleh pasukan bomba dan talimat penubuhan. Pasukan itu juga mengadakan pemeriksaan keselamatan kebakaran di sekitar rumah oleh pasukan bomba dan talimat penubuhan pasukan bomba komuniti. Sementara itu, bersempena program Bulan Gotong Royong di Rumah Panjang Long Atip Baram, anggota bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat Lopeng telah dijemput melengkapkan program tersebut dengan ceramah keselamatan kebakaran serta penubuhan pasukan bomba komuniti. Selain itu, ceramah keselamatan elektrik dan kesalahan penggunaan dadah dari agensi-agensi terbabit juga diadakan.
Program tersebut merupakan anjuran Persatuan Penduduk Long Atip dan pasukan bomba komuniti di kampung itu yang telah ditubuhkan pada awal tahun 2020. Pertandingan sukan elektronik Mobile Legends dalam siri Nangka Challenge yang diadakan di Ruai Rumah Panjang di Rumah Maxwell, Jalan Oya Sibu menyaksikan 16 pasukan berentap untuk menentukan juara. Menteri Muda Pendidikan Sains dan Penyelidikan Teknologi Dr. Anwar Rapai berkata, penganjuran di Ruai Rumah Panjang tersebut bagi membolehkan belia dari bangsa lain berkunjung dan merasai sendiri suasana, adat resam dan keunikan masyarakat Iban. Jelasnya aktiviti belia seumpama itu secara tidak langsung mengeratkan perpaduan antar kaum di kalangan belia di Sibu. Jadi ia merupakan suatu pertandingan yang amat diminati oleh para belia. Sebab itu tadi telah dicadangkan supaya selepas ini mereka akan ke Dun Murun dan juga ke Dun Baleh, dan saya mencadangkan supaya Dun Bukit Goram dimasukkan dalam siri jelajah mereka menganjurkan pertandingan ini di zon tengah. Sementara itu, pengerusi penganjur Abdul Taib Rosli berkata sambutan peserta amat menggalakkan. Mencari talent ataupun player-player yang berbakat untuk kita bertandingkan untuk dipilih sebagai wakil pertandingan Sukma Syawah. Dalam program tersebut, Dr. Anwar mengumumkan talian internet tanpa wayar Streamix akan dipasang di Rumah Maxwell untuk kegunaan penduduknya. Penganjuran aktiviti sukan mampu menjadi satu platform dalam memupuk jati diri dan perpaduan dalam kalangan komuniti setempat. Ia juga menjadi medium bagi mewujudkan kerjasama dan semangat kesukanan dalam kalangan peserta yang terlibat. Malah kegiatan sukan dapat memupuk dan menyemai perpaduan secara samuhibah antara pelbagai kaum. Perkara tersebut dinyatakan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Samalaju, Majang Renggi, pada majlis penutupan dan perlawanan akhir pertandingan badminton Piala yang berhormat Majang Renggi. Pertandingan tersebut merupakan anjuran Kelab Futsal Top 8 Bintulu. Paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak hari ini. Saudara sentiasa ingat untuk kerap basuh tangan dengan air dan sabun atau gunakan pensanitasi tangan. Amalkan penjarakan fizikal ketika berada di kawasan sesak dan tumpuan umum. Dengan itu, saya Vanessa Mering. Jumpa lagi.